Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan memasuki pelajaran subjek sirah. Anak murid Ustaz boleh buka tajuk kewafatan Abdullah bin Abdul Muttalib, iaitu tajuk selepas serangan tentera Abrahah yang baru ni kita telah belajar, betul? Okey, jika dah buka muka surat. Jika dah buka muka surat yang ini, anak murid Ustaz boleh tengok, boleh baca dekat atas tu dia kata apa? Kewafatan Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa Abdullah bin Abdul Muttalib ni? Okey, Abdullah bin Abdul Muttalib ini ialah bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah pelajari kan? Okey. Jadi tajuk ini dia akan mengisahkan tentang kewafatan bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Sebelum itu kita ketahui dulu apakah pekerjaan bapa Nabi. Okey, boleh tengok dekat nombor 1 ni dia kata Abdullah bin Abdul Muttalib seorang usahawan. Maknanya bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang usahawan, iaitu peniaga. Bapanya meniaga barang-barang lah dekat luar kota Madinah. Dekat luar kota Mekah. Boleh tengok dekat sini nombor 2 dia kata Abdullah selalu pergi ke Syam untuk berniaga. Ke Syam tu satu negara yang agak jauh daripada kota Mekah. Maknanya bapa Nabi ini dia akan keluar ke kota Mekah untuk pergi berniaga, kemudian balik semula ke kota Mekah, dan diorang berniaga pergi dengan unta, bukannya menaiki kenderaan seperti kereta, kapal terbang dan sebagainya, bukan. Ni contoh cara bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berniaga dengan menunggang unta. Dia pergi ramai-ramai lah, macam ni contohnya. Nampak barang-barang dia akan diletakkan di atas unta, barang-barang yang hendak dijual. Nampak? Inilah contoh orang-orang yang berdagang ataupun orang-orang yang nak pergi menjual dengan menaiki unta. Dan bapa Nabi ni selalu pergi ke Syam. Negara Syam ni agak jauh, iaitu Mekah, kemudian Madinah, kemudian akan jumpa negara Syam, dan mengambil masa beberapa hari untuk sampai ke sana. Sebab menaiki unta, bukan naik kereta, bukan naik kapal terbang, jauh dan makan masa yang agak lama. Kena merentasi padang pasir yang panas terik. Itu antara ujian-ujian yang perlu dihadapi lah untuk sampai ke negara yang hendak diorang berniaga. Okay, boleh tengok yang nombor 3. Suatu hari dalam perjalanan pulang, Abdullah iaitu bapa Nabi jatuh sakit dan meninggal dunia. Waktu bapa Nabi kan dah pergi jauh kan, pergi negara Syam, kemudian dia nak patah balik, nak balik semula ke kota Mekah. Kemudian bapa Nabi jatuh sakit. Maknanya dalam perjalanan nak pulang tu, bapa Nabi jatuh sakit, kemudian lama kelamaan meninggal dunia. Tak sempat pun bapa Nabi pulang ke kota Mekah untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tak sempat. Kemudian jenazah Abdullah, tengok yang nombor 4 tu, baca sama-sama dengan Ustaz. Jenazah Abdullah dikebumikan di Yathrib. Di Yathrib tu di mana? Kalau ikut sekarang ni di Madinah. Nama Madinah dulu Yathrib. Maknanya bapa Nabi ni dia daripada negara Syam dah sampai ke Madinah, tak sempat ke kota Mekah, kemudian disampai ke Yathrib tu, kemudian meninggal dunia di situ. Dan tengok nombor 5. Aminah binti Wahab sedang mengandungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah meninggal dunia. Maknanya waktu itu Nabi masih di dalam kandungan lagi. Bapa Nabi tidak sempat melihat Nabi, dan bapa Nabi telah meninggal dunia sewaktu Nabi di dalam
kandungan ibunya lagi, tak sempat melihat wajah bapanya. Kesian Rasulullah. Kemudian yang nombor 6, Abdullah tidak sempat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah iaitu bapa Nabi tidak sempat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana baginda masih berada dalam kandungan ibunya. Kerana waktu tu Nabi masih dalam perut, tak sempat jumpa ayahnya. Maknanya bila dilahirkan sahaja Nabi tidak dapat menjumpai bapanya ataupun melihat wajah bapanya. Itu antara ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia masih di dalam kandungan lagi, telah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu dilahirkan dengan ketiadaan bapanya. Sungguh sedih apa yang telah terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza pula dengan kita, alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita rezeki ataupun nikmat kasih sayang daripada seorang ayah. Maknanya anak-anak murid ustaz kan, kita semua alhamdulillah lahir-lahir dapat disambut oleh ayah kita, dan kita dapat dibesarkan oleh ayah kita, betul tak? Dan kita dapat merasai kasih sayang daripada seorang ayah berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita kena bersyukur, anak murid ustaz kena bersyukur kerana sentiasa ataupun masih berada bersama-sama dengan ayah dan ibu. Okey, jadi ustaz harap anak murid ustaz sentiasa mendengar kata ibu bapa, sayangilah mereka sampai bila-bila, insya-Allah. Semoga itu sahaja dahulu, tiada latihan. Okey, pelajaran kita cuma itu saja untuk subjek sirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.